Assalamualaikum, what's up gang, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Webro. Hari ni aku nak borak pasal satu karakter ataupun seorang legenda dalam cerita One Piece, iaitu Edward Newgate, atau lebih dikenali sebagai Whitebeard. Okay. Whitebeard ni aku boleh kata antara favourite karakter aku jugalah dalam cerita One Piece ni. Antara bukan paling favourite. Sebab yang paling favourite mestilah this guy, yes, Nitoryu Onigiri. Kau nama Whitebeard ni tak silap aku kita first time dengar dekat Arc Alabasta. Sebab waktu tu lah Ace munculkan diri dan kita dapat tahu yang Ace adalah second division commander untuk Whitebeard Pirates. Ace waktu tu bagi tahu Luffy yang Whitebeard adalah lanun yang hebat, lanun yang kuat. Dan waktu tu lah kita macam, kuat sangat ke Whitebeard ni? Kuat mana kan? So kita memang tak tahu kekuatan Whitebeard ni sampailah dekat Arc Enies Lobby waktu Garp jumpa dengan Luffy. So Garp pun ada cerita pasal Four Emperors of the Sea ataupun lebih dikenali sebagai Yonko lah. So Four Emperors of the Sea ni apa? Dia adalah 4 lanun terhebat dekat New World, ataupun boleh cakap 4 lanun terhebat dekat dunia One Piece pada ketika itulah. Dan orang-orang dia adalah Kaido, Big Mom, Shanks dan juga Whitebeard. Waktu tu lah kita tahu yang Whitebeard ni bukan bisa-bisa bosku. Top 4 tau dalam dunia One Piece ni. Kalau dekat EPL dah masuk Champions League lah tahun depan, tiba. So waktu tu kita tahulah yang Whitebeard ni memang kuat, tapi kita tak pernah nampak pun wajah dia ke, bentuk badan dia ke, sebab nampak bayang-bayang je waktu dekat Enies Lobby tu. Sampailah dekat satu chapter ni, seorang anak kapal daripada Red Hair Pirates telah dihantar oleh Shanks untuk berjumpa dengan Whitebeard. Sebab apa? Shanks hantar budak yang bernama Rockstar ni untuk menghantar surat kepada Whitebeard. Dan ketika itulah first time kita tengok Whitebeard ni macam mana. Whitebeard tengah duduk, badan besar gila, sador gila, muka dah macam tua-tua sikit. And kita memang boleh kata cuak ke tengok kan, kecut perut ni tengok Whitebeard ni. Tapi apa yang lebih goyangnya bila tengok Whitebeard ni, Oda tulis siap-siap kat sebelah tu ada satu gelaran. Oda tulis apa? Oda tulis strongest man in the world. Lelaki paling kuat kat dunia rupanya Whitebeard ni. Bukan biasa-biasa bosku. Waktu tu Whitebeard ambil surat daripada Rockstar tu, Whitebeard koyak-koyak, Whitebeard campak macam tu je. And then Whitebeard kata apa? Whitebeard kata, kau ingat aku ni budak sekolah rendah ke nak baca surat? Kau cakap dekat Shanks tu, suruh dia sendiri datang sini hadap aku. Aku ayah long kat kawasan ni. Kau jangan nak bagi surat-surat bro. Lepas tu budak Rockstar tu pun balik, and then dia call lah Shanks pakai Denden Mushi and bagi tahu apa yang berlaku. And then Shanks kata tak apa, nanti dia sendiri settle. So selang berpuluh chapter kemudian, aku tak ingat chapter berapa, Shanks akhirnya munculkan diri dekat kapal Whitebeard. So kita nampaklah kapal Shanks dengan kapal Whitebeard bertembung. And waktu tu Shanks pun nak tunjuk macho juga, nak tunjuk cool, tak nak mengalah guys. So Shanks datang dengan bawa aura haki yang kuat gila, sampai ramai gila kuncu-kuncu Whitebeard ni jatuh, seorang demi seorang jatuh. Shanks lalu kan, jatuh. Dah macam red carpet dah. Okay. Lepas tu Marco cakap yang lemah tolong duduk belakang. Sebab aura Mamat ni lain macam bro. So akhirnya Shanks berjumpa face to face dengan Whitebeard. Kenapa Shanks nak jumpa Whitebeard? Shanks nak ingatkan Whitebeard supaya ingatkan Ace jangan kejar Blackbeard. Sebab Blackbeard ni lain macam. Nampak je macam tu kan. Nampak je macam budak ingusan kan. Tapi cala, luka dekat mata dia tu Blackbeard yang buat. So Shanks cakap macam tu lah. And Whitebeard pun dengan ego dia, Whitebeard kata kau terlalu muda. Kau 100 tahun terlalu muda lah weh nak bagi tazkirah dekat aku. So akhirnya diorang pun bertembung lah dengan pedang masing-masing sampai langit ke atas tu terbelah dua. Kalau Emperor bertembung, langit kena terbelah bro. Macam apa yang jadi dekat Wano, Kaido bertembung dengan Big Mom, langit pun terbelah. Okay. Sebenarnya screen time Whitebeard ni tak adalah banyak sangat dalam One Piece ni. Tapi kenapa nama Whitebeard ni diagung-agungkan oleh peminat One Piece sampai ke hari ini adalah kerana Arc Marineford. Yes, antara arc paling best, paling epic dalam One Piece. Waktu awal-awal Arc Marineford tu, kita dapat tahulah kuasa Devil Fruit Whitebeard, iaitu kuasa Gura-Gura no Mi. Yes, kuasa gempa. Whitebeard ni bukan dia boleh buat gempa bumi je, dia boleh buat gempa sampai ada tsunami guys.
So awal perang tu Whitebeard dah create tsunami nak hentam Marine punya HQ. Dan waktu tu pula Aokiji tunjuk action. Aokiji bangun daripada kursi dia, dia pun buatlah dia punya Ice Age. So tsunami yang serang tadi dah jadi ice lah kan. Dalam perang tu kita nampaklah yang Whitebeard Pirates ni bukan Whitebeard seorang je yang kuat. Dia punya division commander pun kuat juga. Kita nampak yang Mihawk punya slash telah dihadang oleh Diamond Jozu. Dia halang macam tu, dia pantulkan ke atas. And then kita nampaklah Kizaru cuba untuk attack Whitebeard tapi telah dihalang oleh Marco. And Marco tunjuk kuasa Devil Fruit dia yang aku rasa cool gila. Aku rasa antara favourite aku dalam One Piece, iaitu kuasa Phoenix. Yes, Marco the Phoenix. And then waktu perang tu tengah shock berlaku, Luffy dengan geng-geng Impel Down yang lain turun daripada atas. So Luffy nak tolong Luffy nak selamatkan abang dia lah, of course. So perang tu aku boleh kata agak even lah. Awal-awal tu kedua side ada kekuatan dan kelebihan masing-masing, sampailah seorang ally Whitebeard yang bernama Squad telah ditipu, telah dikencing oleh Akainu. So apa yang Squad ni buat, dia pergi slow-slow dekat Whitebeard, dia cakap sikit-sikit, and then tiba-tiba dia tikam badan Whitebeard sampai tembus badan Whitebeard. Whitebeard waktu tu memang defenseless lah, memang dia tak prepare, dia tak ready, dia tak pasang haki ke apa. Sebab yelah, Squad tu ally dia, buat apa dia nak pasang haki ke apa kan. So memang kena cocok dalam bro. So waktu tu kita sebagai audience macam terkejut lah, apa hal ni, apa yang dah jadi ni kan. So Squad pun cerita apa yang Akainu dah bagi tahu dia. Squad bagi tahu yang Whitebeard Pirates dengan Marine ni dah ada plan senyap-senyap yang diorang dua tak akan attack each other, tapi ally Whitebeard yang lain semua akan kena serang. Dan satu lagi, Squad cakap, aku benci gila dekat Gold Roger. Kenapa kau tak beritahu yang Ace adalah anak kepada Roger? So waktu tu Whitebeard dengan badan berdarahnya dia dah angkat tangan, and kita sebagai audience memang rasa yang habislah Squad ni. Memang kau kena lah kau ni. Celaka betul. And kita dalam hati macam Whitebeard tak bagi chance lah Whitebeard ni. Tiba-tiba apa yang Whitebeard buat? Whitebeard bukan tumbuk dia, Whitebeard bukan serang dia, Whitebeard peluk dia. And Whitebeard cakap, siapa yang dah basuh minda kau ni? Siapa yang dah brainwash kau ni kan? And kat situlah kita kenal yang Whitebeard ni bukan je kuat dekat luar, tapi dekat dalam pun kuat bro. And Whitebeard cakap dekat Squad, aku tahu kau benci gila dengan Gold Roger, tapi dosa seorang ayah tak ada kaitan pun dengan anak dia, which is Ace lah. And lepas tu Squad tersedarlah yang dia dah buat silap. And dekat flashback Ace pun kita pernah nampak yang Ace pernah nak confess dekat Whitebeard yang ayah dia adalah Gold Roger. So Ace pun bagi tahu Whitebeard, and Ace kata, kau nak terima aku lagi ke? Sebab ayah aku ni musuh kau. And apa Whitebeard jawab? Whitebeard just gelak aje. And Whitebeard kata, tu semua tak penting. Kau anak Roger ke, kau anak Pak Abu ke, Pak Jabir ke, aku tak kisah. Semua orang adalah anak dekat lautan, and aku sayang semua orang sama rata. Sebab Whitebeard ni memang pentingkan gila lah nilai family dalam diri dia. Banyak gila benda berlaku dalam perang tu, and aku tak nak cerita semualah. Tapi in the end, Portgas di Ace telah mati, dibunuh oleh Akainu. Sampai Whitebeard yang kuat tu pun menitiskan air mata. Dan in the end juga Whitebeard telah mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan Whitebeard Pirates yang lain. Whitebeard telah dibunuh oleh Blackbeard dan juga kuncu-kuncu Blackbeard Pirates. So sebelum Whitebeard nak mati tu, Whitebeard macam teringat flashback dia dengan Gold Roger. And Gold Roger ada cerita pasal Will of D dekat Whitebeard. And then Whitebeard bagi tahu dekat Blackbeard, bukan engkau orang yang Roger tunggu. And Whitebeard ada cakap sikit lah pasal Will of D, pasal inherited will antara Ace dengan Luffy dan orang-orang lain. And in the end, sebelum Whitebeard menghembuskan nafas yang terakhir, Whitebeard keluarkan satu speech, satu epic last words daripada Whitebeard, iaitu One Piece itu wujud. So berakhirlah era Whitebeard. Dan Whitebeard mati berdiri bro, tak jatuh. Aku dah tengok banyak gila anime selain One Piece, tapi aku boleh cakap dalam banyak-banyak ni, tak ada satu pun yang boleh menandingi kehebatan kematian Whitebeard. Tak ada kematian yang lebih epic daripada kematian Whitebeard. Mungkin dalam Arc Wano, kematian Kozuki Oden pun epic juga. Aku boleh kata belakang sikit lah daripada Whitebeard. Nombor 2 lah paling epic dalam
sejarah anime yang aku dah tengok. So Whitebeard mati, first of all Whitebeard mati berdiri. Tapi banyak je anime karakter yang mati berdiri. And kita nampak Whitebeard luka penuh. Luka, ada narrator tu siap cakap lah kan, berapa banyak tembakan dia dapat, berapa banyak pedang dia kena. So memang badan ni berlubang ni, meriam. Cannon pun kena kat badan dia ni, berlubang-lubang, berdarah-darah. Sampai muka pun penuh darah. Dekat manga kita boleh nampak macam dah hilang separuh dah muka dia. And tapi bila tengok belakang, bila buka je jaket belakang, kita nampak badan belakang Whitebeard tu clean, bersih, tak ada luka, tak ada apa. And dekat situlah kita dapat tahu Whitebeard seumur hidup dia, bukan dalam perang Marineford ni je, seumur hidup dia tak pernah sekali pun dia lari daripada medan perang. So begitulah kisah Whitebeard, dan aku nak mengakhiri video ini dengan satu famous statement lah, ataupun famous description lah pasal Whitebeard ni, iaitu Whitebeard mampu mencari dan memiliki harta paling bernilai dalam dunia, iaitu One Piece. Tapi Whitebeard tak nak. Sebab apa? Sebab bagi Whitebeard, harta yang paling bernilai adalah keluarga, family. So korang yang tengok video ni, sayangilah family korang, sayangilah mak bapak korang, sayangilah adik-beradik korang. Adik-adik cuba pejam mata. Adik-adik cuba bayangkan bila adik balik je rumah nanti, adik nampak ada slipper banyak. Adik nampak ada ramai orang. And then adik nampak ada satu badan tengah terbaring. Sebelum aku mengarut dengan lebih banyak, sekian, terima kasih. Jumpa lagi dekat video akan datang. Bye.